So guys, it's you from Alligati. I don't know how to spell the name, Alligati, alligator ke. Tapi apapun, welcome to a moment with Miss Mary. Of course, saya dengan Miss Mary lah. A moment with Miss Mary, so with me. So guys, tajuk malam tentang remove toxic people, even your family member, if they are toxic people. But how and who, and macam mana kita nak kenal pasti siapakah toxic people and apa actually yang diorang beri kesan kepada kita. Toxic yang macam mana yang sampai kita tahap kita kena buang diorang. So alhamdulillah, I'm finally 26 years old. I'm not sure how to say this. Am I old ataupun kita cukup mature enough? I'm not sure the proper words. Tapi yang pastinya lagu ni buat saya macam nak grooving mana ni. Okay, so sebabkan saya pasang lagu ni tak ada lama-lama lah, copyright nanti kan. Tapi apa pun nak share pasal toxic people. Hai, Assalamualaikum yang sedang menonton, boleh komen dekat bawah. Oh, Assalamualaikum cikgu kita dekat sekolah SMU Tarbiyah Muhammadiyah. Apa khabar Cikgu Azmi? Alright, so untuk tajuk malam ni tentang remove toxic people. Okay, ramai orang dia tak tahu, tak semua orang sebenarnya yang kita kena kawan, yang kita kena stay in touch dengan diorang. Contoh ya, mak ayah, adik-beradik, pakcik, makcik, atuk, nenek, kita tak boleh pilih tau. Kita tak boleh pilih sebab kita dah lahir memang dah ditakdirkan kita ni berkeluarga dengan mereka. Kita tak boleh pilih. Tapi kita boleh buat pilihan sama ada kita nak banyak luangkan masa dengan mereka ataupun tidak. That's the only option how to remove them. Not orang kata apa, secara menyeluruh, tetapi kita boleh remove toxic people di kalangan keluarga dalam keadaan yang macam sementara ataupun tidak sepenuhnya lah. Sebab mereka-mereka ni lah sebenarnya yang lebih kuat mempengaruhi kita, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi juga kita punya cara kehidupan. Hai Auni sayang, apa khabar? Okay, nampak tak? Okay, sebabnya kan keluarga ni, adik-beradik, mak ayah, if you dapat detect these people are toxic people, okay, toxic people, so you tak boleh buang dorang. No, don't ever do that. Okay, tak boleh. Silaturahim wajib kita jaga. Okay, tapi kita boleh limitkan kita punya touch dengan dia. Tak perlu selalu berurusan sangat, hanya sekadar urusan yang sangat-sangat penting lah kan, bila hari raya ke, okey, bila sakit pergi ziarah. Tapi bila benda-benda yang melibatkan kita punya masa depan, seperti dekat mana nak sambung belajar, ataupun siapa calon pilihan jodoh kita, tidak perlu melibatkan toxic people. I didn't mean jangan libatkan keluarga semasa membuat keputusan, tetapi kita hanya libatkan mereka-mereka yang memang sesuai dengan benda tu. Kalau ahli keluarga tu adalah ahli keluarga yang toksik, maka mereka ni lah yang bahaya yang mempengaruhi bila kita nak buat keputusan. So yang saya maksudkan di sini adalah mereka-mereka yang toksik. Tapi mungkin korang takkan tanya pula kan, macam mana nak kenal pasti orang-orang toksik ni? Macam mana nak kenal ahli keluarga yang toksik? Sebenarnya sama je macam mana kita nak kenal pasti orang yang dekat luar. Orang yang bukan ahli keluarga kita, macam nak kenal pasti mereka kenal orang toksik. Sebenarnya simple je. Bila kita rasa sakit kepala, anda rasa saya ada masa tu sakit kepala? Bila kita rasa sakit kepala, bila kita rasa sesak dada, bila kita rasa nasihat dia tu orang kata apa, menekan kita, dan kebanyakan pula pengaruh yang dia bagi mungkin pengaruh yang memang jelas, bukanlah pengaruh yang baik. Assalamualaikum Ustaz Syafisha. So hari ni kita cerita toxic people. So mereka yang memberi tanda-tanda ini kepada anda adalah mereka adalah orang toksik. Dan saya bagi contoh lah secara mudah, pengalaman sendirilah. Nama pun A Moment with Miss Mary kan. So saya share lah moment saya. So untuk moment saya dengan toxic people ni sangat banyak. Saya share kawan sendirilah lebih senang.
sebab nak menjaga hati pihak yang lain kan. Okay, sebagai contoh ciri-ciri toxic people di kalangan kawan-kawan saya, yang pertama, dia tak membantu pun kita. Dia kebanyakannya dia selalu berusaha dengan kita hanya untuk kebaikan dia saja, hanya untuk manfaat dia saja, tak ada manfaat pada kita. Sebagai contoh, bila kita duduk dengan dia, dia hanya cerita masalah dia sahaja. Bila kita nasihat, dia tak nak dengar. Bila kita beri pendapat, dia menyalahkan kita. Terima kasih untuk thumbs up Ustaz Syafiq Shah. Okey, itu satu hal. Satu hal. Banyak hal sebenarnya, itu satu hal. Yang kedua, kalau mereka ni selalu kontak kita tapi tak pernah pun tanya khabar kita. Dia hanya lebih kepada dia nak cerita masalah dia, dia nak bragging benda baik yang dia ada. So orang-orang yang macam ni, dia sebenarnya tak anggap pun kita sebagai kawan. Kawan tu hanya nama sahaja. Dia hanya anggap kita sebagai tempat untuk dia nak berlagak, untuk dia nak show off apa yang dia ada. Orang-orang macam ni juga dipanggil sebagai orang-orang yang tidak ada kasih sayang, tak cukup kasih sayang. Orang-orang yang nak perhatian, orang-orang yang macam ni sebenarnya. Dia kontak kita hanya untuk cerita apa yang dia ada. Okey. Pernah juga jadi kawan saya share, dia ada satu orang adik yang toksik. Adik dia, jangan pelik. Kalau alhamdulillah anda mempunyai ahli keluarga yang baik, kan, ada beradik yang baik, bersyukurlah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Sebab ada orang tak bernasib baik, ada orang rezekinya lain ya. Jadi dia dapat adik yang ditakdirkan sebagai ujian kepada dia. Dan ditakdirkan juga dia dah berkahwin 5-6 tahun, tak salah saya. Dan dia belum ada anak, ya, dia belum ada anak. Tapi adik dia selalu call dia, bagi tahu tips-tips untuk dapat anak sebab adik dia dah ada anak. Tips-tips dapat anak tu dalam keadaan yang macam, kau tak cuba ke? Alah, kau ni itulah tak try betul-betul. So dia tak fikir perasaan kita. Kemudian dia selalu share, dia dah ada anak 3, dia share pula dia pregnant. Alhamdulillah, aku pregnant lagi lah. Alhamdulillah. Hampir setiap hari dia buat panggilan kepada kakak dia dan itu tidak membantu. Dan saya cakap terus terang, orang toksik dia tak tahu dia adalah toksik. So tak perlu ceramah pun kat dia. Sebenarnya kita yang buat pilihan sama ada kita nak banyak luangkan masa atau tidak dengan dia. Okey, sebenarnya di kalangan kawan-kawan kita banyak sebenarnya benda ni. Banyak sangat kawan-kawan kita. Itu tadi saya share pasal kawan saya kan. Dia selalu call hanya untuk dengar masalah dia. Dan dia tak tanya kita balik. Dan pendapat kita pun tak dia dengar pun. Okey, kita bukan nak suruh dia buat. Kita cuma nak dia juga meraihkan pandangan kita. Dan dia juga boleh kata apa, ambil sedikit nasihat kita kan. Tapi langsung tak dengar nasihat kita, tak makan dia nasihat lah orang kata kan. And then satu lagi, kawan ni kalau kata bila kontak kita hanya bila dia nak pinjam duit. Bila makin dewasa, percayalah anda akan dapat jumpa ramai orang macam ni. Saya akui saya sendiri ada meminjam duit kawan-kawan saya, tapi dengan cara yang betul yang buat orang percayakan kita. Saya selalu up to date bulan ke bulan dengan orang yang saya berhutang, bagi tahu makluman, maklumkan pada dia keadaan kewangan saya berapa yang saya mampu bayar. Kita selalu update dengan dia baki bayaran. Kalau kata kita lupa, kita bincang dengan dia macam mana. Ada kata apa, 2 hala. Bukan hanya waktu pinjam je 2 hala, bila dah pinjam dia jadi 1 hala je. Ini yang banyak yang saya jumpa. Dan saya akui ada juga yang pinjam duit saya memang macam tu juga. Tak update dengan kita pun berapa bayaran dia, tak update dengan kita macam mana kewangan dia. Kita pula yang meminta-minta kembali kepada dia. So this is a toxic people. So hadkan korang punya kontak dengan orang-orang toksik ni. Sebab dia akan efek apa saya cakap tadi, emosi kita. Dia akan efek kita punya cara buat keputusan. Dia akan efek juga kehidupan kita. Kalau toxic people yang paling menakutkan adalah toxic people yang boleh datang dekat rumah kita. Itu yang paling menakutkan. Sebab kalau toxic people ni dia boleh datang, orang kata apa, mudah untuk datang rumah kita
kita, bertandang ke rumah kita. Boleh jadi kan korang tak sedar sebenarnya korang dah pun berkawan baik dengan seorang yang toksik sebenarnya. Dialah punca kita selalu stres. Dialah punca kita nak kena setiap bulan ada pula gaduh-gaduh dengan dia. Ini orang-orang toksik sebenarnya. Mungkin kita tak perasan selama ni. Kita cuma fikir biasalah kawan, mana ada tak pernah bergaduh. Kita kena fikir balik tau. Kalau korang selalu rasa macam aku je yang berkorban, aku je berkorban, percayalah anda tidak berada dalam satu perhubungan yang sihat. Ini juga boleh apply dengan pasangan korang. Kalau korang ada tunang, suami, ini juga boleh apply. Tengok balik, kalau korang rasa korang je asyik berkorban, tak ada komunikasi dua hala, something is not balance. So check balik, mungkin perhubungan ni perlu dihentikan ataupun perlu ditimbang semula. Senang cerita, perbaikilah kalau boleh diperbaiki lagi perhubungan tu. Sebab mereka ni adalah orang-orang toksik. Sebab kita ingat dalam Islam kembali balik kepada tujuan kita diciptakan. Kita hidup untuk orang kata beribadah kepada Allah. Itu tujuan pertama manusia ni diciptakan. Jadi bayangkan dalam kehidupan kita, kalau kita terlampau banyak fokus hanya kepada orang-orang yang toksik ni, waktu itulah kita nak kena nasihatkan dia, waktu itulah kita pula makan hati dengan dia. Okey, dan benda tu pula kekerapan tu sangat banyak berlaku. Bila orang tu kontak je kita stres. Itu tanda-tanda. Bila orang tu hubungi kita je kita rasa macam tak nak angkat call dia. Bila orang tu datang je kita rasa macam sabut. Tak boleh tak boleh. Kita macam fake bila depan dia. Itu mungkin adalah orang toksik. Maksudnya korang sendiri pun dah memberi tindak balas yang sebenarnya korang tak suka pun berkomunikasi dengan orang macam ni. So kalau orang-orang macam ni adalah di kalangan kawan, saya cakap terus terang, stop the friendship. Terus, simple, cut the communication. And I've done this to many people di kalangan kawan-kawan saya. That's why friends Facebook saya sangat limited. Saya hanya approve kawan-kawan saya yang betul-betul saya anggap sebagai kawan saja. Selain daripada tu saya tak approve ataupun saya remove je. Saya unfriend dia. Simple. Sebab banyak benda lain kita nak fikir. Kembali balik pada tujuan kenapa manusia diciptakan. Kenapalah perlu kita nak penuh fokus fikir pasal dia pula setiap bulan. Sedangkan kita ni tahajud sebulan pun payah nak dapat tahajud sekali. Kita perlu fokus kepada yang satu dulu, Allah. Kemudian mungkin pasangan kita, kemudian mungkin anak-anak kita kalau dah kahwin. Kalau belum kahwin mungkin Allah, kemudian mak kita, kemudian mak kita betul ayah kita. Kan? Banyak lagi benda kita nak fikir selain daripada dia, si toksik ini. Hati-hati. Mungkin korang cuma fikir tak apalah aku berkorban. Hai yang suka Tifa Laili, mungkin korang selalu fikir korang ni adalah orang yang sentiasa beralah. Tak apalah, aku memang macam ni, lembut hati. Kena fikir balik. Sebenarnya anda mungkin telah diambil kesempatan oleh pihak yang satu lagi. Sebab selalunya orang toksik ni dia ada dua perkara. Dia datang dengan kita hanya sebab dia nak manfaat. Tak ada manfaat pun untuk kita balik, tapi dia je, manfaat untuk dia je. Kemudian keduanya, mereka ni selalunya tak sedar pun mereka ni toksik. So tak payah ceramah pun kat dia, tak payah bincang apa-apa. Kita sendiri yang buat keputusan, kita nak teruskan ataupun tidak berkawan dengan dia. Ni kalau kata orang luar. Kalau kata di kalangan keluarga, macam mana mula-mula saya suggest tadi, kita limitkan hubungan dengan mereka. Sebab kita nak hidup dengan lebih bahagia. Walaupun ternyata dalam hidup ni Allah akan sentiasa uji kita. Biarlah ujian tu datang dalam bentuk lain, bukan bentuk dia. Sebab kalau ujian tu datang dalam bentuk dia, bagi saya, kita lah yang sebenarnya kurang bijak. Sebab kita sentiasa membiarkan masalah tu berulang. Sedangkan kita dah tahu, kita dah kenal pasti, kita sebenarnya dah boleh awal-awal elak kan daripada dia. Kalau di kalangan saudara mara, saya cakap terus terang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu yang lebih baik. Ini kalau betul-betul orang kata level toksin dia tu sangat tinggi ya. Bukannya makcik-pakcik nasihat kita belum kahwin cepat tu kita dah toksik lah ni. Bukan ya. Dia ada level dia, yang tahap negativity dia tu terlalu tinggi. Sentiasa memandang rendah pada kita sampai tahap menekan kita, yang hingga menyebabkan kita tak mampu untuk lebih maju ke depan. Kita tak mampu nak orang kata
tenang ke, nak lebih bahagia. Bila dia ada, kita lebih stres. So bila terjadi macam tu, kita dah kena cuba nilai semula sama ada dia ni dah boleh dikategori sebagai perlu kita jarakkan diri ataupun tidak. Gitu. Okay. So kalau korang ada kawan-kawan atau saudara mara yang sentiasa beri galakan yang baik-baik, cuma mungkin terlalu menekan. Okay, yang itu bukan toksik lah. Bagi saya dia cuma yelah, nak nasihat kita. So kita hanya senyum. Balaslah dengan senyuman. Okay, anggap saja seolah-olah anda baru pertama kali mendengar benda-benda tu. Biasalah kalau saudara mara mungkin di kalangan orang-orang yang tua yang selalu cakap benda-benda macam ni, dia selalu ulang kan. So bersabar. Kan Allah dah janji ada banyak ganjaran untuk orang-orang yang sabar. Tapi yang dia maksudkan dengan saya adalah orang-orang toksik. Orang-orang toksik ni yang sebenarnya yang paling penting untuk kita buang je. Kalau mereka ni bukan di kalangan ahli keluarga kita, bukan di kalangan sanak saudara kita, buang sahaja dia. Tak perlu call dia bagi tahu kita putus kawan, bukan, tak perlu pun. Kita sendiri yang jarakkan diri lama-lama. Okey, diajak keluarga cakap sibuk, okey? Cakap je sibuk. Okey, kita memang nak slow daripada mungkin kawan rapat kita nak jadi turun level sampailah we are like strangers ataupun just kawan biasa. Okay, so kalau korang ada hadapi masalah ni, boleh mula semak chat korang punya kawan-kawan ni levelnya macam mana. Sebab penting tau, dia akan efek kita punya gerak kerja, dia akan efek emosi kita, stress level kita. Dan Alhamdulillah saya boleh share pengalaman saya. Saya akan upload video ni dekat YouTube. So kalau mungkinlah ada bekas-bekas kawan saya yang pernah tengok ni, saya minta maaf. Tak semestinya anda toksik juga saya tinggalkan anda. Boleh jadi saya sendiri juga risau saya adalah merupakan toksik bagi anda. Penting sebenarnya untuk kita sedar diri ni tau. Kadang-kadang saya pun merasakan saya ni mengambil kesempatan kepada sesetengah orang. Jadi saya mengundurkan diri dan mengehadkan diri saya, orang kata muhasabah diri dan mematahkan diri saya balik. Dan saya cari kawan lain yang lebih sesuai dengan saya lah. Orang kata memulakan hubungan persahabatan yang baru. Tidaklah bermakna kalau ada kawan-kawan yang lama saya tak kontak, maknanya saya nak buang anda. Tidak. Boleh jadi kita sekadar mencari circle baru, menambah baik kawan-kawan kita. Dan saya juga orang kata sedar diri kita ni mungkin toksik dulu bagi kawan-kawan lama kita kan. Cuba ingat balik, kadang-kadang kita tak sedar tau, kita pun pernah jadi toksik bagi orang lain. Sikit-sikit merajuk dengan kawan kita. Saya pernah jadi seorang kawan yang sangat kuat merajuk. Saya ada pengalaman tu lah. Bila ingat balik macam malu jugalah kan. It's you. It's always you. Macam elegan ini. So, terima kasih yang menonton untuk A Moment with Miss Mary malam ni. Untuk tajuk Toxic People. Walaupun di kalangan keluarga kita kena remove diorang. But how? Dengan menjarakkan diri sahaja. Kalau mereka keluarga, jarakkan diri, kurangkan. Dan kalau boleh tak perlu pun terikat dengan dia. Sekadar jaga silaturahim seadanya sahaja, tak perlu rapat-rapat sangat. Kalau kata dia di kalangan orang luar, adalah lebih baik untuk kita terus hentikan persahabatan itu. Tak perlu pun secara rasmi nak kena call apa semua, tak perlu. Jarakkan diri slow-slow. Orang kata daripada level best friend turun kepada close friend. Daripada close friend turun lagi darjat tu kepada kawan biasa. Daripada kawan biasa turun lagi kepada kenalan lama. Everything ada proses. So tak adalah maksud saya terus tinggalkan dia hari ni. Mungkin ada juga toxic people di kalangan pasangan kita ataupun suami kita. So boleh nilai, boleh tengok macam mana. Dan insyaAllah once kita dah remove orang-orang toksik ni, kita akan dapat rasa. Okay, ibarat macam badan kita ada toksik, kita seberat badan kita semua kan. Macam tu lah perasaan dia. Bila dah tak ada orang-orang toksik ni, kita punya jalan nak menuju kepada kejayaan, hayal jalan kita untuk menuju kepada puncak kejayaan ni lebih mudah, clear. Tak ada sampah-sampah, tak ada batu-batu yang nak ganggu laluan kita ni.
lagi senang nak jalan. So guys, this is a moment with Miss Mary. Saya akan upload dekat YouTube. Boleh cari channel YouTube Miss Mary, MIZZ, jarak MARY Mary, jarak C